وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita dapat jumpa lagi petang ni. Sekarang ni tengok maklumat lah, kalau start itu minggu suku lah. Sekarang minggu suku lah. Lewat, asal lewat. Habis semayang kat masjid pun 5-10 minit. Jadi payah sikit lah, nak 45. Okey. Nasihat yang ke-17. Kita baca ayuhal walad. Betul ke nasihat ke-15? Betul Ustaz, muka surat 44. Okey, muka surat 44 pada kitab baru. Kitab lama muka surat 56. Cari aja. Nasihat yang ke-17. Betul nombor 17. Betul Ustaz. Okey. Mari saksikan slide yang berikut. Nampak ke slide? Okey, dah keluar Ustaz. Dah keluar dah? Okey. Nasihat yang ke-17. Pakti ilmu tasawuf. Wahai anakku yang tercinta, ilmu tasawuf itu ada dua unsur. Mula mari kita tengok balik sikit terangan mungkin juga ulang kaji Ilmu tasawuf ni kalau nak kenal dia, nak kena baca apa? Sama macam ilmu tauhid. Nak kenal ilmu tauhid ni, nak kena baca apa? Okey, siapa boleh jawab? Nak kenal ilmu tasawuf ni, nak kena baca apa? Nak kena kenal ilmu tauhid ni apa benda? Nak kena baca apa? Nak kena baca dia punya. Nak kenal ilmu tauhid ni, ilmu apa? Untuk apa? Kenapa? Buat apa? Nak kena baca dia punya apa? Kalau kita kata manual. Jadi dalam kitab ni nak kenal ilmu tasawuf ni, nak kena baca dia punya apa? Mabadi. Nak kena baca mabadi dia. Tauhid ni nak kenal ilmu ni, nak kena baca mabadi dia. Mabadi ni adalah dasar ilmu, penerangan, pembukaan, menceritakan tentang apa dia ilmu itu. Sekarang ni Imam Ghazali kata ilmu tasawuf itu, dia kata ada dua unsur. Mula nak kenal apa? Ilmu tasawuf ni apa benda? Okey, kita tengok pula dia punya mabadi. Apa mabadi dia? Ni mabadi dia. Okey, salin slide dulu. Nanti baru pergi. Salin 10 dulu. Kita baca di sini Di sini. 2, 4, 6, 8, 10. Kita baca di situ. Ada rakaman AB ke? Belum mula Ustaz. Belum mula? Okey, dah salin tak ni? Kan kalau saya cakap saya kena salin dulu, pelan-pelan.
Pelan-pelan salin, jangan gubuk-gubuk, jangan gembut, pelan-pelan. Dia baca dari sini. Ustaz dekat dekat buku biru ada tapi lain sikit dia lebih kurang ke Ustaz? Tak apa, tambah-tambah. Tambah-tambah ya? Tambah. Ini kadang-kadang saya modify yang ada belajar kitab-kitab lain, tengok kitab dia gini. Biru ada tambah-tambah. Okey. Saya dalam proses nak siapkan slide untuk apa? Ayat walat. Daripada nasihat pertama sampai nasihat 25. InsyaAllah saya akan cuba siapkan. Lepas tu saya nak bukukan. Jadi siapa berminat nanti beritahu, saya akan post. Saya akan bukukan untuk apa? Semua slide-slide dalam kitab Ayuh Awalan. Daripada yang pertama sampailah yang ke-25. 25 nasihat tu ada penangan-penangan dia. Tapi dalam bentuk slide macam ni lah. Dalam bentuk slide macam ni lah. Jadi insyaAllah nanti kalau saya dah siap, saya nak print dulu, saya nak check dulu, takut spelling salah ke. Saya ni selalu orang tak check spelling lah, yang saya salah spelling, saya kena check ni. Jadi saya nak tengok kadang print ni gelap ke apa benda ke, macam benda nak tengok dulu. Sebab saya nak print black and white lah. Kalau print colour ni mahal. Satu keping ni 80 sen. Kalau 100 muka kan, RM80. Ini tak tahulah, mungkin sampai 100 muka. Jadi kita buat hitam putih je lah. Kita buat hitam putih je lah. Jadi bila hitam putih ni nak kena ejar-ejar warna ni. Takut kadang dia print, dia gelap, tak nampak. Okey. Dah salin Okey. Satu yang pertama, apa yang dia nak ditahu pada mabadi tasawuf ni. Satu yang pertama yang dia kena tahu apa definisi dia. Lepas tu catat. Ini definisi dia tasawuf. Tasawuf ialah ilmu untuk menjernihkan hati, ilmu untuk melakukan pembersihan hati. Sebab apa? Dia belajar perangai hati. Syukur, redha, sabar, tawakal, taubat. Dan perangai hati tak baik lah. Pemarah, banyak makan, banyak cakap, kikir. Apa semua dia nak bersihkan hati. Jadi ilmu yang dikatakan membersihkan hati ni ilmu tasawuf. Lepas tu kajian dia, ini dia definition jernih, bersih hati. Pengkajian ni adalah hal hati. Kenapa dia kaji hal hati ni yang tasawuf ni? Supaya dengan hati yang betul itu memudahkan perjalanan menuju Allah. Perjalanan menuju Allah. Sebab benda yang kita nak bawa pada Allah ni ialah hati kita. Bukan tangan kita. Benda yang nak dibawa pada Allah ni ialah hati kita. Jadi tak mungkin hati yang kotor, hati yang jahat boleh bawa pada Allah. Jadi nak bawa pada Allah ni apa? Nak bawa pada Allah ni ialah apa? Ialah dengan membawa hati. Dengan membawa hati. Jadi ada orang cakap print 2 page. Print 1 page 2 gambar rajah. Tak faham apa. Itu cakap ni. Okey. Pengkajian dia ialah belajar hal hati. Okey. Apa faedah ilmu ini? Kau belajar ni kau dapat faedah apa? Apa kau dapat ni? Seperti mana dia punya definisi.
dia membersihkan hati agar sampai kepada marifat. Marifat ni datang daripada mana? Daripada hakikat. Hakikat ni datang dari mana? Syariat. Hakikat ni datang daripada syarikat. Syariat. Syarikat ni datang daripada mana? Syariat. 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 Syariat, syarikat, hakikat, marifat. Maknanya orang nak kenal Allah ni, orang nak betul-betul hati dia kenal Allah ni, dia kena mempelajari ilmu tasawuf di samping ilmu tauhid dan mereka. Dia kena buat tanpa mempelajari tasawuf, nanti dia beriman pada Allah, nanti dia pandai semayang, pandai puasa, pandai zakat, pandai haji, tapi hati dia bergurumang dengan sifat-sifat yang tak baik, dan sifat tak baik itulah nama dia madmumah. Nama dia madmumah. Jadi faedah ilmu tasawuf ni apa? Dia nak membersihkan hati agar sampai kepada makrifat. Okay. Apa kelebihan ilmu tasawuf ni? Dia adalah parti bagi tauhid. Parti bagi tauhid. Ilmu tauhid ni parti dia tasawuf. Parti ni maknanya dia berada ke hati. Ilmu tauhid ni ilmu iman. Jadi iman ni, dengar saya explain Ni guru cakap begini Ilmu tauhid ni ilmu iman. Ilmu fiqh ni amalan zahir. Ingat tak kita baca dalam tauhid? Ilmu fiqh ni amalan zahir. Ilmu tauhid ni ilmu iman dan letak ni dalam hati. Iman ni dia tak boleh letak dalam hati kalau hati itu kotor. Faham Kalau hati itu kotor, mana mungkin iman ini boleh diletak. Lepas tu kita belajar kan, hati ini perbuatan antara iman dan syaitan. Maknanya iman nak landing ni pada hati ni, dia kena hati itu bersih. Jadi pembersihan hati untuk diletakkan segala ilmu tauhid ni, segala tasdik dan keyakinan pada Allah ni, pada Rasul, pada malaikat dan segalanya, jadi ini memerlukan hati yang bersih. Supaya tauhid ni dia beri keyakinan, dia boleh masuk orang betul. Kalau hati dia kotor, hati dia dengki, hati dia hasad, maka iman ini tidak masuk hati dia. Jadi nak bersihkan dulu iman. Dulu guru bagi contoh apa? Macam mangkuk lah. Anak kita minta makanan, nak letak mangkuk. Ambil mangkuk dan letak makanan. Tapi kita nampak mangkuk je kotor. Sebab makanan ni benda yang bersih untuk dimakan. Jadi kita mesti suruh anak kita kata basuh mangkuk dulu baru letak makanan. Kamu juga macam iman nak letak dalam hati. Iman ni dan letak dalam hati ni, keyakinan pada Allah ni benda suci, benda baik, benda bersih. Jadi dia nak letak dalam hati ni, mesti hati yang bersih. Pembersihan hati ni melalui satu proses yang ada ilmu pada dia, yang namanya adalah tasawuf. Ingat tak? 3 proses untuk membersihkan hati. Kita belajar dulu. Tajalli, tahalli, tajalli. Ingat tak ni? Ingat aku jawab. Aku belajar orang ni. Mana orang lain ni? Ada ke tidak ni? Dia ingat. Ya, ingat tak dia? Aku makan. Ingat. Ingat. Tahalli, tajalli. Orang Sabah ingat tak? Amy. Tahalli. Ingat Ustaz? Tajalli. Tahalli, tajalli. Itu adalah proses bersih hati. Tahalli mana apa?
Takhalli makna apa? Membersihkan daripada sifat masyarakat. Buang madmumah. Takhalli makna apa? Takhalli. Menghiasi dengan sifat mahmudah. Menghiasi sifat Mahmudah. mahmudah. Tajalli apa? Tajalli apa? Hasil daripada Hasil daripada kedua tu lah tak. hati yang melihat dia akan kebesaran Allah, keagungan Allah. Selepas dia buang segala sifat tak baik, dihias dengan sifat baik, maka itulah hasil, itulah nama dia tajalli. Tahalli, tajalli. Jadi tahalli ni buang madmumah, tahalli ni hias hati, dah bersih, dah kosong, hias dia dengan mahmudah, maka terhasillah tajalli. Okey, itu ulang-ulang gaji tu. Dah belajar dah dulu. Nisbah ilmu ni, nisbah ni maknanya perbandingan ilmu ini dengan ilmu lain. Ulama kata bagaikan roh pada jasad. Tak ada ikhlas dalam sembahyang. Contoh, nak beri contoh ni bisa sendiri Contoh, tiada ikhlas dalam sembahyang, kita menghantar bangkai pada Allah. Tak ada khusyuk dalam sembahyang, kita menghantar bangkai pada Allah. Khusyuk, ikhlas. Tak ada tawaduk dalam sembahyang, kita menghantar bangkai pada Allah. Kenapa? Seolah-olah kita hantar bangkai sebab amalan itu tidak ada roh, tidak ada nyawa, bagaikan mati. Jadi khusyuk, ikhlas, tawaduk, ini belajar kat mana? Hati-hati yang baik ni belajar kat mana? Belajar dekat, belajar kat tasawuf. Tasawuf bukan tasawuf. Tasawuf bukan tasawuf. Belajar dekat tasawuf. Pekah bukan pekah. Ni orang hotel kata pekah masuk surga, neraka. Itu orang lama je kat situ lah. Nisbah dia bagaikan roh dengan jasad. Nisbah ni maksudnya pentingnya kalau dalam jasad ni, dalam jasad ni dia bagai roh. Bagaikan roh. Tempat ambil ilmu ini daripada mana? Pastilah daripada Quran dan hadis. Daripada Quran dan hadis. Sedikit mengenalkan ilmu tasawuf. Nama dia, selain daripada ilmu tasawuf, ada juga orang panggil ilmu adab. Ada juga orang panggil ilmu akhlak. Kalau dalam kitab Zadun Muta'alim, saya ada Zadun Muta'alim ni mana lah. Zadun Muta'alim ni orang Jawi pakai. Orang daripada Jawi, orang daripada sekolah agama Jawi pakai. Orang daripada sekolah agama Jawi budak pakai. Itu nama apa tu? Itu nama di kitab Zadun Muta'alim. Dia tak kata ilmu tasawuf, dia kata ilmu akhlak. Ilmu akhlak. Orang yang bersyukur itu orang yang berakhlak. Orang yang tidak bermarah itu orang yang berakhlak. Orang yang tak cinta kemegahan itu orang yang berakhlak. Orang yang sabar itu orang yang berakhlak. Orang yang tawakal itu orang yang berakhlak. Orang yang taubat itu orang yang berakhlak. Orang yang tidak fikir pada harta itu orang yang berakhlak. Sebab tu ilmu itu dinamakan sebagai ilmu akhlak. Okey. Itu dah ada penangan ke sumber nombor 6. Sumber ilmu ni, maknanya ilmu ni disusun oleh siapa? Okey. Kalau ilmu fiqh disusun oleh siapa? Saya tanya. 4 imam mazhab. 4 imam mazhab. Okey.
Tapi kita merujuk pada mazhab Syafi'i. Ilmu tauhid disusun oleh siapa? Sumber susunan dia siapa? Dua imam. Dua imam. Apa nama imam? Masuk authority Mansur Al-Maturidi dengan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Okey. Sumber ilmu pada tasawuf ni, ini dia ulama yang menyusun yang diguna sampai sekarang pada mazhab kita, pada mazhab yang muktabar, mereka gunakan ni lah. Apa nama Syekh tu? Syekh Junaid Al-Baghdadi, dan juga mengikut aturan susunan ilmu Imam Al-Ghazali. Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Okey. Apakah hukum mempelajari ilmu ini? Hukum dia adalah fardu ain bagi setiap mukallaf. Berapakah syarat mukallaf? Islam. Berapa yang mukallaf? Islam, berakal, Kan. Pasuruan. sampai seruan agama kepadanya. Nyasar tempat lah. Nyasar tempat. Ada lagi lah ulama kata. Nyasar tempat. Masalah perbahasan, dia bincang tentang apa? Dia bincang tentang apa? Tentang hati, watak hati. Okay. Iaitu membincangkan tentang mazmumah dan mahmudah, perbahasan mengenai watak hati. Okey. Ada nak tanya ke? Dengar macam angkat tangan pelupuk-pelupuk. Langsung kan. Saya tanya tentang nisbah. Nisbah ni perbandingan. Perbandingan. Ini Kata nisbah bagi roh pada jasad. dikomparekan perbandingan ilmu ni, perbandingan pentingnya ilmu ni bagaikan roh berjasad. Kepentingan ilmunya bagaikan pentingnya roh itu berjasad. Faham ke tidak? InsyaAllah. Okey. Apa lagi yang kat tangan? Contohnya Ustaz. Contohnya apa? Contohnya ni, kalau kita ada tauhid, kita yakin dengan Allah, kita semayang, kita ada fiqah, semayang, puasa, tapi hati kita hasad, amalan kita out. Habis lah. Asal dengki Saya dengki lah contoh. Kita beriman pada Allah, kita semayang pun bagus, tapi kita tak syukur beriman. Orang tak syukur beriman ni dia jadi apa? Apa yang dijanjikan? Kufur ke? Apa yang dijanjikan? Kalau engkau syukur, aku tambah nikmat. Dua kata. Kalau engkau kufur, Azab yang pedih. azab pun sangat sedikit. Azab ni dekat mana? Azab ni dekat neraka je. Itu pentingnya juga ni mempelajari ilmu tasawuf. Masuk mengumpat dia. Ngumpat-ngumpat ni ilmu tasawuf lah. Daripada situ pasal lidah. Di situ pasal lidah. Ulama kata siapa yang tak belajar ilmu tasawuf, bimbang matinya nanti su'ul khatimah. Bimbang nanti matinya su'ul khatimah. Okey.
Ni. 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 Ini syarat dia. Nak tambah-tambah sikit-sikit tambah le. Beginilah. Susah nak buat ini banyak sangat. Ni. Tapi kalau nak color, kena color lain. Menunjukkan ini adalah cabang penerangan kepada benda itu. Itu ialah syarat mukallaf. Apa dalam koma berakal, koma balik, koma sampai sampai umur pula. Sampai seruan agama. Buat gitu. Jadi bolehlah kaji. Bolehlah kaji ulang. Buat gitu. Apa angkat tangan? Ustaz nak tanya Ustaz sikit Ustaz. Yo. Tentang bawah pada sumber ilmu Ustaz. Nama-nama lain ilmu tasawuf Ustaz. Tak ada dia punya apa penerangan Ustaz? Tak ada. Dia nama saja. Okey, terima kasih Ustaz. Nak buat bawah ni tak ada tompek . Okey Ustaz, Ustaz. Kamu jadi sumbatlah kat sini. Ustaz, Ah, minta ulang Ustaz yang sumber bagi fiqh dan tauhid tadi Ustaz. Kalau tulis pun baik juga. sumber mana? Sumber apa? Fiqh dan tauhid. Yang selain daripada tasawuf tadilah. Nak tulis ke? Terima kasih. Tak tulis Tak ke? dapat tadi. Tak dapat. Tulis sikit. 3 ilmu ni. Mana hijab. Kalau kita kata 3 ilmu ni. 1, 2, 3. Ini kita sebut sinilah. Ini adalah ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Ini kita kata tauhid. Ini kita kata fiqh. Ini kita kata tasawuf. Ya. Ini 3 ni. Kalau kita kata dekat sini, kita boleh letak dia punya ni. Alamak apa berlah kotak. Sumber ilmu. Namanya penyusun. Kalau penyusun tak apalah. Ini kopi ni. Ini tadi apa? Abu Hasan Al-Asy'ari. Dua ulama, lagi satu Abu Mansur Al-Maturidi. Ini ialah keempat imam mazhab. Itu nama lah. Tahu kan nama? Ini Syekh Junaid Al-Baghdadi dan seorang lagi Imam Al-Ghazali.
Inilah tiga kawan dia. Siapa katakan tadi? Saya Ustaz, Ya. ni Imam Nawawi ni bawah dari mana Ustaz? Imam Nawawi ni dia lebih kepada Imam Syafi'i. Di bawah Imam Syafi'i. Macam fikir lah. Dia lebih pada fiqh. Bukan maknanya dia tak pandai lain tau. Cuma Ayolah. dia pakar dia pada fiqh. Macam Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i bukan dia tak pandai tauhid. Nah, Tapi dia punya mengeluarkan sumber ilmu tu dia lebih pada fiqh. Gitu lah. masih Ustaz. Okay. Tak spelling yang Syekh Junai mana tu? Salah. Hmm. PH. Ni lah orang tua kalau menaik mata kau pun nampak. Dia berabu. Junai apa? Spelling dia? Unite Naid. Junai. Unite Al-Baghdadi. Al-Baghdadi ni orang Baghdad. Al-Baghdadi ni orang Baghdad. Ni yang tadi yang nak tulis ni. Okey, ni. Okey, tengok balik slide ni. Tadi kita cakap tentang ini. Okey. Apakah unsur yang disebut di dalam ilmu tasawuf dalam kitab tu? Dia sebut apa? Pertama, baca kitab. Istiqamah. Istiqamah ni maksudnya mengorbankan kehendak nafsu untuk mendapat keindahan pribadi. Yang pribadi ni maknanya untuk mendapatkan akhlak mulia, untuk mendapatkan ganjaran yang baik. Untuk dapat akhlak mulia, untuk mendapat ganjaran yang baik. Untuk dapat akhlak mulia, untuk dapat ganjaran yang baik, maka dikatakan hendaklah mengorbankan kehendak nafsu untuk mendapatkan keindahan pribadi. Istiqamah ni maknanya kita lawan malas lah. Macam kita lawan malas lah. Untuk kita konsisten dalam pendirian kita. Pendirian kita ni maksudnya kita beramal dengan konsisten, dengan tetap. Pendirian ni termasuklah amalan kita, kepercayaan kita, keyakinan kita. Apa saja yang baik kita cuba tetapkan, jangan dia kejap ada, kejap ada. Sama juga benda-benda baik lain. Datang majlis ilmu, nak kena istiqamah. Zikir, nak kena istiqamah. Baca Quran, nak kena istiqamah. Tak boleh kejap ada. Selalu tak ada, kadang-kadang ada. Ini bukti tak istiqamah. Orang cakap yang paling payah ni istiqamah. Yang paling mudah ni istirahat. Istirahat yang paling senang. Istirahat yang paling senang. Tak payah nak pening-pening, tak payah nak buat apa. Itu istirahat. Jadi istiqamah ni apa? Mengorbankan kehendak nafsu untuk mendapatkan keindahan pribadi. Maknanya apa? Untuk dapatkan amalan yang baik. Dengan mana amal ini akan menghasilkan akhlak yang mulia. Okey, macam ni lah. Macam ni Saya tunjuk contoh Ini dia akan naik step by step. Dia kena gini. Bukan. Macam ni. Dia akan naik gini. Tangga. Dia akan naik sini. Apa tangga tak sama besar ni.
Ini. Ini lagi. Okey. Kalau yang pertama ni adalah ilmu. Ini yang saya selalu cakap dulu ni. Ni. Ilmu. Bila ilmu, buah pada ilmu, buah dia ialah Amal. amal. Buah ilmu ialah amal. Okey. Sebelum tu dasar dia apa? Dasar dia adalah apa? Base. Base adalah iman dan Islam. Ini base dia. Ini dia punya tapak yang perlu ada. Kalau tak ada iman, tak ada Islam, belajar agama pun apa pula pada dia. Ini dia punya base. Ustaz dalam kurungan letaklah asas. Boleh. Ini asas. Asas. Ilmu, amal. Dengan ilmu yang betul, dia menunjukkan orang itu pada amal. Dan akhirnya membuahkan Iman. iman. Dia membuahkan iman. Dari iman ini dia menghasilkan Ulfa. ulfah, Kasih sayang. kasih sayang. Ni ulfah. Okey. Ini apa? Akhlak. Akhlak. Ini akhlak. Jadi akhlak inilah yang dikatakan. Apa tadi kaitan dengan tadi kita baca tadi? Ini apa? Akhlak ni apa? Keindahan peribadi. Akhlak ni terbagi kepada berapa? Dua. Ya kedua. Pertama akhlak apa? Baik. Akhlak dengan Akhlak dengan manusia. kedua akhlak dengan siapa? Allah. Dengan manusia. Dengan makhluk. Kasih sayang. Ni okey. Apa nak sebut ni bahasa ni? Allahu Akbar. Dia di mana? Apa ni? Penghasilan ilmu. Satu. Terbit. Dua. Ada guru. Tiga. Tamak. Empat.
ada Sumber kesungguhan, ada belanja. kesungguhan. 5. Ada belanja. 6. Masa yang lama. Lagi. Kesungguhan. Ni 6, okey. Ni 6. Okey. Ni. Ini kata-kata siapa ni? Ni siapa cakap ni? Siapa cakap ni? Hati. Dengar kata apa? Ghazali ke? Kan? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Okey. Amal ni disyaratkan amal apa? Istilah amal tu amal apa? Soleh. Amal kita kat iman. Amal soleh. Soleh. Amal soleh. Iman ni sekurang-kurangnya iman apa? Ayat. Ayan. Iman ayan ni iman apa? Iman selamat. Iman ayan ni apa? Kita kalau tengok, kita nampak kaitan ni, kita nampak tahu ni, seronok belajar tu. Betul ke tak? Seronok nampak ni, tahu gini, nampak gini, tahu gini, nampak gini, gini. Okey, ni, gini. Seronok lah belajar. Ni nampak ni tak tahu apa, nampak ni tak tahu apa. Itu yang kadang jadi tak seronok. Ni nama dia iman ayan. Paling kurang, dia mesti peringkat iman ayan. Apa ringkasnya iman ayan ini kalau we need to explain to somebody what is ayan Allah? Apa tadi iman ini? Ringkas, boleh ringkas apa dia? Hasil usaha sungguh-sungguh dari orang yang memiliki iman ilmu. Okey. Satu lagi perkataan. Itu panjang. Iman yang bertunjang atau bertempat di hati. Iman yang sempurna. Iman yang bertunjang di hati. Bertunjang ni apa? Apa tunjang? Akar umbi kuat. Asak. Pupuk pasak. Paku. Pasak. Okey. Boleh hadam ke sikit? Okey Ustaz, Alhamdulillah. Boleh hadam Okey. Tak sikit Okey. Jadi ni dah. Istiqamah dan lagi satu dia kata baik kelakuan dengan makhluk. Okey. Ni. Catatlah sedikit dalil yang Rasulullah kata istiqamah. Catatlah sedikit. Ada dalil kan barulah bagus kita belajar. Kita tahu bukti, kita tahu dekat mana, kita tahu kenapa, apa arahan dia. Ni. Okey, catat dulu.
Tak boleh pulang ada cik. Ustaz. Tak ada. Okey, dah cik belum? Sudah. Okey. Linda dekat Bahrain ke? Tadi. Dah balik sini dah. Dalam kuarantin Ustaz. Oh, kuarantin. Okey. Apa dia kata tu? Istiqamah tu tetap pendirian. Pandangan kita diperteguhkan menjadikan kita tetap pendirian. Ilmu yang diberi dapat disimpan, kita lupa dia mengingatkan. Lagu apa tu? Kita leha untuk kasih kia. Apa? Istri cerdik yang soleha, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah dia istri, di jalanan kawan. Amboi istri kata dah keluar. Nanti nak aku panggil tadi Alinda ni. Nak tahu dia ada tidak. Nak minta istri kata sebenarnya. Di waktu kita buntu, dia penunjuk jalan. Okey. Menjadikan kita tetap pendirian. Tetap pendirian. Dalam tasawuf ni, istiqamah ni, di samping disuruh tetap pada amal ibadat, konsisten pada amal ibadat, tetap teguh pada pendirian. Itu maknanya mesti ada prinsip dalam hidup. Tak boleh orang macam ni, zaman gini kita macam ni, zaman macam ni kita gini, zaman bulan puasa kita banyak ibadat, zaman tak bulan puasa kita dah tak ada ibadat. Maknanya kita tak istiqamah dalam ibadat, itu dari segi ibadat. Dan pendirian goyang. Tidak tetap pada pendirian. Nekat aku nak belajar agama, konsisten. Apa beza konsisten ada tu? Konsisten tetap Ustaz. Konsisten tu macam Apa doktor? Mana doktor? Apa beza apa? Konsisten istiqamah. Apa beza konsisten dan konsisten? Doktor dah tak ada ya? ada Ustaz. Faham saya lah. Konsisten tu bermaksudnya dia berterusan tapi tidak bergerak. Kalau konsisten tu benda yang bergerak dan berterusan. Oh, itu different Tetap. Ketetapan. Jadi in this case kita pakai konsisten lah. Istiqamah. Consistent is dynamic. Yes, that consistent is more applicable here. Applicable I to think. consistent. Dynamic. Kalau constant is static. Constant dia macam static lah. Dia status quo. Itu dia constant je. Status quo tak pasti Ustaz. Tak Pandai. tu saya fikir apa dia constant, apa dia consistent. Tapi selalu Constant tu Ustaz bukan berkala ke? berkala. Constant kan. Constant malah Ustaz. Malah, M-A-L-A-R. Oh, tak tahu. Ya. Kalau tak tahu. Tak apa. Leave it there lah. Bagi orang fikir macam mana. Okey. Yang kita dah belajar kaedah mendapat istiqamah ni ada berapa? 4. 3 ke 4 Hadir majlis ilmu. Kalau saya tu korang beritahu lah saya tambah.
Saya bantai ikut ingat-ingat ni. Bergaul orang soleh, selalu menghadiri majlis ilmu, Ha, berdoa kepada Allah dan mujahadah paksa diri. mujahadah. Betul tu Ustaz, paksa diri. Mujahadah paksa diri. Oh, ada satu eh? Ni dah 4 lah. Tak apa, tak kat sini lah. Dia ada 4. Jadi saya muat lah kalau nombor 3. Muat. Ni last. Ni kat sini. Buat lagi tu kotak. Ni mujahadah. Makin tinggi nilai slide Ustaz ni setiap hari. Penuh maklumat Ustaz. Lah, problem lah tu eh. Ni kalau present buat di sini pilih. No, I like one page down. Ni kalau present buat di sini, cikgu kata buat balik. Aku pening lah tengok kau ni. Aku pergi buat tulis. Berdebuk. Baik tak berdiri. Kau buat diri apa lah. Tapi dia ada explanatory power Ustaz. Dia ada explanation lah. Dia ada explanation. Tapi nak kena belajar. Kalau kita bagi pada orang yang tak belajar, nanti dia tak tahu. Apa tarik sana, tarik sini, telok sana, tarik ini. Lama dia pening lagi, dia mabuk. Tu. Tapi yang bagus memang dalam one page. Everything is in one page. Tapi macam ni, ni tak boleh tahu one page lah. Ni ada benda yang besar. Kita tengok saya tak letak apa benda yang baru dan saya ulang apa benda yang pernah kita belajar tapi dalam bentuk point only. Saya tak terang lah. Sebab dulu dah terang hati baca ilmu dah terang, bergaul dengan orang soleh dah terang, mujahadah pasal diri dah terang, jangan lupa doa kepada Allah dah terang. Tapi saya dah terang lagi. Tapi sebab benda ni dah kita lalui dalam 8 syarat takwa. 8 syarat takwa ni antara ni istiqamah. Kalau ingat lah. Jadi ni. Okey. Ini yang kita terang pada hari Jumaat. Ini yang kita terang pada hari Jumaat. Inilah dia jalan kita, jalan kebenaran dan keselamatan. Jalan kemiskinan yang di hadapannya ada kekayaan, jalan kesusahan yang di hadapannya ada kemenangan. Bermujahadah dan istiqamah, janganlah mudah menyerah kalah. Inilah dulu kan pondok-pondok nyanyi lagu ni, sekarang tak nyanyi dah. Sekarang kat TV orang tak nyanyi lagu ni lah. Mujahadah ni, dia punya partner ni, pair dia, yang menyebabkan dia strong untuk pergi jalan keselamatan ni. Mujahadah ni, pair dia yang paling kuat, yang tolong dia, ialah istiqamah. Mujahadah ni kena lawan dia sungguh-sungguh. Lawan rasa malas, lawan rasa gini. Perlawanan tu nama mujahadah. Dan untuk dia menang dalam perlawanan ni, dia kena ada satu senjata yang ampuh, nama dia konsisten. Jalan kesusahan yang di hadapannya ada kesenangan. Jalan kesusahan yang di hadapannya ada kesenangan. Dapat mana? Akhirat nanti, nak mati nanti, ada kesenangan. Tapi jalan mujahadah ni sangat susah. Jalannya licin dan berdebu, rasanya berselut. Nasyid-nasyid mujahadah ni banyak. Jalan mujahadah menuju rumah muda. Banyak nasyid kau nyanyi. Ni nak kena constant. Jadi dia kata apa? Maka sesiapa yang tetap pendirian dia, dan akhlak, baik akhlak dia kata,
dan baik akhlak. Dia dua-dua ni yang atas tadi, satu tetap berlian, satu baik akhlak dengan manusia serta ia bergaul dengan lemah lembut, maka jadilah ia seperti orang sufi. Orang sufi ni orang-orang yang hati dia bersih lah, macam orang tasawuf tu. Itu nama dia sufah. Sufah ni, orang-orang dulu orang pakai baju kulit buru yang sufah, orang sufi. Istiqamah bermakna mengorbankan kehendak, kehendak nafsu untuk mendapat keindahan peribadi. Jadi saya cakap lah, nafsu kata tak nak, aku malas. Dia kata tidak, engkau mesti buat. Lawan ni Ustaz, lawan. Lawan. Itu nama lawan, itu nama dia mujahadah. Itu yang hari Ahad tu tim mujahadah yang taja kelas tu. Saya tak kisahlah kaji-kaja, rezeki jaya kan, tak kaja pun tak apa. Mujahadah. Kena biasa dengan perkataan ni. Okay. Istiqamah bermakna, maka manakala baik kelakuan dengan manusia, bahawa engkau tidak memaksa manusia ikut kehendakmu. Wah. Ya Ustaz. Wah tanda nanti minggu depan sambung kat sini. InsyaAllah Ustaz. Minggu depan tak ada kat sini. Kita sambung slide ni je. Sambung slide ni. Ini slide pertama. Siapa nak ambil boleh ambil. Itu yang tinggal tu dia tak dia masuk dalam apa? Dia tak ada masuk dalam tu yang tinggal tak apa. Saya ambil dengan penuh ni. Snap. Slide kedua. Hilang. Nampak? Begini. Ini slide kedua. Allah Akbar. Ini slide kedua. Slide ketiga. Slide ketiga. Ini bukan. Ini nanti ada 18. Sorry. Dah. Cukuplah. Alhamdulillah. Cukuplah petang ni. Nanti kita jumpa lah. Hari Senin kita sambung. Malam ni jumpa baca penawar bagi hati daripada surau Asy-Syafilin. Besok pagi pukul 8 jumpa untuk baca kitab apa? Besok pukul 8 apa? Alah, tu orang Medan je. Masjid Nurul Insan Musa. Tengah hari tak ada. Sebab besok public holiday, tengah hari KKR tak ada. Petang pun tak ada. Patutnya Rawang. Patutnya Rawang Rawang pun tak ada. Rawang tukar hari Khamis. Sebab kata hari Selasa public holiday, dia tanya kosong bila? Kata hari Khamis kosong. Rawang tukar hari Khamis. Jadi petang pun tak ada. Malam mana ada? Kelang Ustaz. Mana Kelang dia? Aduh, lagi Kelang pula. Madrid.
Ingat malam punya jalan. Malam balik kelam. Punya malam dia bodoh tu. Malam kelam, isyak Bukit Limau. Besok kita ada 3 kelas je lah. Kelas patutnya kita ada 5 kelas. Kita ada 5 kelas. 3 kelas. Besok kita apa ni? Okey, cukup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah.